tinggalkan lawan agak jauh. Bagi Malaysia semalam di peringkat suku akhir, tunduk kepada pasukan Jepun dengan keputusan 1-3. Sementara bagi pasukan Jepun, juara bertahan bagi tahun 2012, tewas pada peringkat separuh akhir berdepan dengan pasangan ataupun pasukan China bagi kejohanan acara berpasukan campuran ini. Bolehlah diibaratkan seumpama Piala Sudirman yang meletakkan pemain perseorangan lelaki dan wanita, bergu lelaki dan wanita, dan juga bergu campuran. 11-3 Nah, kita berikan tumpuan sekarang ini di game yang kedua. 11-3 milik pasangan China. Kandas dari Huang Kaijiang. 4-11. Di pertengahan game yang pertama, pasangan China banyak melakukan kesilapan sebab itu, dan di penghujung saingan mereka kembali berjaya untuk menyerap segala tekanan untuk menangi game yang pertama. Sekali lagi kali ini diasak menerusi Choi Soo-yu. Pemain ini berada di ranking yang pertama, tetapi ada 2-3 pasangan ataupun rakan sepas bagi acara bergu campuran ini. Service over. 12-5. Kali semula servis untuk China mendahului. Agak selesa 12-5. Ada keluar. Tolakkan ke baseline yang cuba dilakukan oleh Suryu terlalu kuat. Bijak, ruang kosong di depan jaring yang sempat disaksikan oleh Huang Kaijiang ataupun Cheng Xingchen yang berada di depan jaring, sempat melihat kedudukan dua pemain Korea. Kali ini masuk, keluar. 15-5. Cuba dibantah oleh dua pemain Korea, tetapi Empire Niel Mauricio dari Filipina tidak menggunakan kuasanya untuk overrule keputusan penjaga garisan. Kalau dapat kita lihat 15-5. Kali ini satu serangan ke arah body, ke arah badan yang dilakukan oleh Solyu. Kita perhatikan sekali lagi bagaimana Choi Solyu terus menerpa melihat peluang yang terhidang di depan jaring. Kali ini dibalas pula oleh pasangan ini. Service over. 16-6. 10 mata yang membezakan di antara dua pasangan ini. Di peringkat separuh akhir semalam, China menundukkan Jepun, juara bertahan dengan 3-0 umpama final tahun lalu. Tetapi kali ini Jepun berdepan China di peringkat separuh akhir. Sementara bagi pasukan Korea pula menundukkan pasukan Indonesia dengan 3-1 sebelum ada ke final. Bijak kali ini tindakan yang dilakukan oleh Choi Yung-jung. 16. Pemain ini bijak menghidup peluang. Kita perhatikan sekali lagi bagaimana beliau sekadar melakukan placing, gagal sama sekali dibalas oleh Huang Kaijiang. Chang ready. Wang ready. Dua mata berturut-turut diperolehi oleh pasangan dari Korea.
tolakkan ke penjuru gelanggang lawan yang dilakukan oleh Choi So-yu. 17, 8. Tak lepas. Kita perhatikan sekali lagi bagaimana selepas ini, dan lihat bagaimana satu placing yang cuba dilakukan oleh Choi So-yu. Marco memberikan mata ke-17 untuk pasangan China. Masuk. Salah jangkaan dari Choi So-yu. 8. Kembali 10 mata yang membezakan di antara dua pasangan ini. Return para tiga suku gelanggang dimanfaatkan oleh Huang Kai-jiang. Kita perhatikan selepas ini, beliau mencari ruang di antara dua pemain Korea. Gagal dikembalikan, khususnya di bahagian backhand Che Yun-jung. 19-8. Service over. 9. Servis bertukar tangan untuk pasukan Korea sekarang ini. Sukar untuk mengejar dalam kedudukan superba ini. Agak berbeza di game yang pertama. Mereka sering kejar-mengejar antara satu sama lain dan juga mendahului lawan masing-masing. Dan kali ini satu lagi kesilapan servis yang dilakukan oleh 20. Choi So-yu. Kita perhatikan agak tinggi dan cepat jangkaan yang dilakukan oleh Cheng Jing-chen. Match point untuk pasangan dari China itu. Mata kemenangan, mata pertama untuk pasukan China. 21-9 di game yang kedua ini, memberikan pasukan China satu mata di depan pada perlawanan yang pertama berisi acara bergu campuran. Dalam tempoh 33 minit, 21-18. pasukan China mendahului dengan 9. Jeon Hyun-jing. Kedudukan sepasa telah tamat. Permainan yang pertama menerusi acara bergu campuran. China mendahului dengan 1-0 bagi berpasukan campuran ini dalam kejuaraan badminton remaja Asia bawah 19 tahun. Dan selepas itu akan berlangsung bagi acara bergu lelaki diikuti dengan persoalan wanita dan diakhiri dengan bergu wanita. Apakah China mampu untuk melangkah kejuaraan yang keempat bagi acara berpasukan campuran ini? Pada tahun lalu, Jepun mendudukkan China di pentas final dengan 3-0. Menunjukkan bagaimana program pembangunan di Jepun semakin menunjukkan peningkatan. Tetapi kali ini mereka gagal untuk mempertahankan kejuaraan apabila pasukan Jepun tewas di peringkat separuh akhir kepada pasukan China. China muncul juara kali pertama pada tahun 2008 menundukkan Korea, dan pada tahun 2009 muncul naib juara apabila tunduk pada pasukan Malaysia di pentas final. Mereka kembali juara pada tahun 2010 dan 2011 menundukkan Malaysia dalam kedua-dua perlawanan akhir. Dan kali ini cuba untuk mengukir kejayaan kali keempat dalam kejuaraan badminton remaja Asia bagi acara berpasukan campuran. Di peringkat separuh akhir semalam, Lin Gifu menundukkan Yusuki Onodera dari Jepun pada perlawanan yang kedua dengan 21-15, 22-20 dalam masa 44 minit.
Inilah perlawanan kedua dalam acara berpasukan campuran kejohanan badminton Baja Asia yang berlangsung di Kompleks Sukalikas, Kota Kinabalu. Bermula pada 7 hari bulan lalu dan berakhir pada hari ini bagi acara berpasukan campuran. Dan selepas itu akan berlangsung pula bagi acara individu dan juga berdu untuk menentukan kejuaraan. Bagi kejohanan ini yang mula diperkenalkan pada tahun 1997, tetapi bagi acara berpasukan campuran ini dikenalkan pada tahun 2006. Pemain Korea Choi Yoo-jin. Inilah bagi pemain China, Lin Ge-fu, bermain sebanyak 3 kali, 2 kali di peringkat kumpulan B sebelum mereka muncul juara menewaskan Vietnam dengan straight game. Begitu juga menundukkan Chinese Taipei ataupun tunduk kepada pemain Chinese Taipei di mana pasukan China menghadapi kesukaran untuk mara ke peringkat separuh akhir peringkat kumpulan, di penghujung sayang peringkat kumpulan. Dan bagi pemain Korea iaitu Jo Yoon Jing, hanya beraksi sebanyak 2 kali. Arin Mitsaku dari Thailand, Empire Perlawanan. Sementara Muhammad Monirul dari Bangladesh selaku service judge. Bagi Korea dalam acara berpasukan campuran, mereka muncul juara pada kali edisi pertama pada tahun 2006 yang mula diperkenalkan pada tahun tersebut, mendudukkan Malaysia di pentas final. Dan pada tahun 2008 mereka sekali lagi mara ke final tetapi tunduk pada China dan cuba untuk merintis kemenangan pertama bagi acara berpasukan campuran ini on my right, China, pada tahun 2013. represented by Lin Ge-fu. And on my left, Keduanya telah bersedia. Lin Ge-fu yang akan memegang servis. China to serve, low ball, hey. Wah, Service over. akan pantas untuk menamatkan rally. Tidak mahu bermain lama. Yang cuba dilakukan oleh Lin Ge-fu memberikan mata untuk lawan. Ujur Service over. satu itu keluar dan agak-agak di peringkat awal pemain ini. Biarpun ruang kosong dilihat oleh 2-1. John Yoo-jin, tetapi perhatikan bagaimana tolakannya yang sedikit kuat. Service over. 2-0. Perhatikan sekali lagi bagaimana tindakan untuk menamatkan rally ini. Sekali lagi memakan diri. Dua-dua untuk pemain Korea dan servis. Peluang kesilapan return yang dilakukan oleh Ge-fu. Dan perhatikan selepas itulah beliau diasak oleh John Yoon-juk untuk kembali mendahului dengan 3-2. Masuk. Salah jangkaan dari Lin Ge-fu. Atau terus meningkat untuk persorangan lelaki Korea. Dalam senarai ranking
Service dunia. over. 3-4. Tidak ada pemain Cina dalam 50 pemain terbaik. Sementara itu bagi John Yuk Jin ada di ranking ke-15. Naik 3 nak tangga sebelum ini. Service over. Satu asakan ke bahagian forehand. Lim Gui Po dilakukan oleh John Yuk Jin. Kita perhatikan sekali lagi. Dan disitulah Lim Gui Po cuba menghalakan bulu tangkis ke penjuru sebelah sana sedang lawan, tapi terlalu rendah. Perhatikan bulu tangkis itu cuba menggulung jaring tetapi kembali semula ke gelanggang Lim Gui Po. Mata kedua turut diperolehi oleh pemain Korea. Kandas dari Service over. John Yuk. 5-6. Kedua-dua pemain ini cuba bermain dengan pantas, segera ingin mematikan rally. Service over. Waktu tolakan yang dilakukan oleh Lim Gui Po. Peluang untuk Lim Gui Po. Gelanggang yang cukup baik di antara kedua-dua pemain ini. Sering mengasak antara satu sama lain, tapi selepas itu perhatikan bagaimana Lim Gui Po pantas menerkam shuttle yang dibalas oleh John Yuk Jin. Sekali lagi teragak-agak tindakan yang dilakukan oleh John Yuk Jin. Service over. Edge. Sebelum ini dia turut teragak-agak, tetapi di saat akhir kembali membuat pukulan. Tetapi perhatikan follow up yang dilakukan oleh Lim Gui Po. Kandas. (8-6). John Yuk Jin mendahului. Kali ini tangkas tindakan yang dilakukan oleh Yuk Jin. Kita perhatikan dia mengasak ke arah badan, menguasai di bahagian depan gelanggang. Mata ketiga yang diperolehi dahulu dengan 9-6. Sekali lagi tindakan gopoh dari Lim Gui Po. 10-6. Dia menyedari bahawa lawan akan melakukan pukulan sebab itu dan terus saja mendekam, tetapi terlalu pantas untuk mematikan rally. Mata keempat betul-betul diperolehi oleh Yuk Jin. Kali ini kesilapan serupa dilakukan. 5 mata berturut sebelum mereka berehat seketika.